Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa, Minggu ke-12 September, ini 13 ya. Okey, insyaAllah kita teruskan perkongsian kita mengenalkan kalimah-kalimah yang bersabit dengan billahi, kalimah di dalam ayat ke-8 Al-Baqarah tu ialah billahi, di mana 3 huruf akarnya adalah dibentuk daripada alif lam ha, ya, alif lam ha menjadi ilahun, kemudian dimakrifahkan menjadi kata nama khusus, proper noun Allah, ya. So sekarang ni kita melihat dalam bentuk nakirah, iaitu ilahun dalam berbagai-bagai bentuk, ya, yang digunakan di dalam ayat-ayat yang tertentu di dalam Al-Quran. Okey, kita teruskan perkongsian. Okey, kita telah banyak berkongsi mengenai ayat-ayat la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Lepas tu dia dalam bentuk Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni dua ayat yang berbeza, ayat yang sama tapi di surah yang berbeza. Satu surah Al-Baqarah, satu lagi surah Ali Imran. Kemudian diguna juga dalam bentuk la ilaha illa huwal azizul hakim dalam surah Ali Imran ayat ke-6, yang mana pembentukan ayat ni sama dengan yang atas ni, cuma yang beza ialah isim sifat yang digunakan kepada huwa, ya. Huwa ni adalah Allah, dan kalimah-kalimah ilaha di sini semuanya mengambil baris atas kerana dia adalah isim kepada la nafiyah lil jinsi, ya. La nafiyah lil jinsi, isimnya akan mengambil bentuk nakirah mansub tanpa tanwin, ya. Nakirah mansub tanpa tanwin. Inilah ditulis, ya. Isim ilahun, asalnya ilahun, bila dia bertukar kepada isim la, so dia akan mengambil bentuk isim nakirah mansub tanpa tanwin, ya. Kalau dia bertanwin, dia rupa dia macam ni lah, ya. Dan kalau dia bertanwin baris atas, dia akan ditulis dalam bentuk yang ini. Yang ni nakirah mansub yang bertanwin, ya. Yang ini nakirah mansub tidak bertanwin, ya. Kenapa tidak bertanwin? Sebab dia sudah jadi isim kepada la nafiyah lil jinsi. Yang ni dia tidak menjadi isim kepada la nafiyah lil jinsi, sebab tu dia mengambil tulisan yang original dia memang macam ni lah, ya, yang bertanwin, mansub dan nakirah. Yang ni, ya. So yang ni adalah perubahan daripada ilahan menjadi ilaha, ya. Itulah yang digunakan dalam ayat ini.
Kemudian bentuk yang sama ilaha daripada ini juga boleh berlaku dalam konteks apa? Konteks mudhaf, ya. Yang mana di sini ya, ilaha. Kalau nak tengok yang merahnya yang inilah. Ni. Wa ilaha. So ilaha pun sama juga dengan ilaha di sini. Tetapi ilaha ni konteks dia berbeza dengan yang ini ya. Yang ini ilaha kenapa? Kerana dia adalah mudhaf yang mansub. So dia mudhaf yang mansub, dia juga akan mengambil isim nakirah mansub tanpa tanwin. Di sini pun sama, isim nakirah mansub tanpa tanwin. Cuma konteks dia berbeza. Ini dia mudhaf, di sini dia adalah isim la. Ya. La ni adalah la nafiyah lil jinsi. Ya. Dia hanya kepada la nafiyah lil jinsi dia akan mengambil bentuk ni. Ya. Kalau la nafiyah saja, tidak. Ya. Kalau la nafiyah saja, dia bukannya mengambil bentuk ini. Ya. Itu hanya menidakkan saja, tapi dia tidak mengubahkan i'rab ya kepada ilahun ya. So hari ini kita sambung dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. So sini kalimah yang sama, ilaha sama ya. So konteks ilaha ni dengan ilaha ni adalah sama ya, iaitu la ilaha illa hu ya. Allah huwa. Kalau kita berhenti hu, kalau kita terus huwa wal malaikatu ya. Apa? So sekarang ni huwa ialah Allah ya, Allah, kemudian Allah sambung dengan wal malaikah. Wa ni adalah waw atifah lah ya. Menambahkan subjek matter ataupun subjek kepada Allah huwa. So ini waw atifah. Allah huwa ni adalah marfu ya, adalah marfu. Okey. Kenapa dia tidak mengambil mansub? Kerana ini ayat kita panggil ayat manfiyah ya. Ayat manfiyah ni ayat negation sebab ada la ni ya. Maknanya dah ada penindakan dan ada penolakan sebelum illa ni. Jadi ayat ni ayat manfiyah dipanggil ya. Manfiyah ayat negation. Jadi mustasna dia boleh mengambil marfu ya. Kalau ayat yang afirmatif ya, afirmatif dia akan mengambil mansub sahaja. So bila di sini sudah marfu', jadi ma'tuf dia yang pertama ini dipanggil ma'tuf al-awwal, ma'tuf yang pertama dia juga akan mengambil marfu'. Sebab tu ta mabutah tu berbaris hadapan ya. Wal malaikatu dia marfu' kerana huwa ni marfu'. Okey. Kemudian Allah tambah lagi, bukannya malaikat saja. Allah kata wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi. Jadi ulu ni ya mestilah marfu' kerana dia adalah ma'tuf kepada al-malaikah. Jadi huwa ni Allah ni terdapat dua ma'tuf. Pertama malaikah, yang kedua ulul ilmi. Ulul ilmi sekarang ni adalah idhafah. Ya. Sebab tu mim baris bawah kerana al-ilmi adalah mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. So dia mengambil i'rab yang majrur. Jadi mim kena baris bawah ya. So jangan baca mim baris atas ataupun mim baris hadapan ya. Kenalah baca ulul ilmi sebab dia idhafah. Idhafah bermakna ulu adalah mudhaf, al-ilmi adalah mudhafun ilaih. Ya.
Tetapi ulul ilmi adalah maktuf sani, ya. As-sani maknanya maktuf yang kedua. Maaf tak ada soalan tu. Ha? Ulu ni pakai yang terpilih kan? Ulu. Ulul. Ulu tu yang mempunyai. Oh, bunyi. Macam apa? Nabi yang terpilih tu daripada Rasul Ulul Azmi tu. Ulul tu yang tu apa tu? Dia ulu maknanya mempunyai lah. Mempunyai. Azmi tu apa dia? Azam, ya. Nabi-nabi yang mempunyai azam. Azam tu mana kehendak yang kuat lah, ya. Yang 4 orang tu lah. 5 orang. 5 orang? Oh, 5 orang. Ya. Okey. So dalam konteks keseluruhan, syahidallahu. Allah ni berbaris hadapan menunjukkan dia apa? Dia adalah fa'il lah, ya, kepada syahida. Syahida ni adalah fi'il madhi, ya, iaitu menyaksikan, ya. Jadi siapakah fa'il dia? Pelaku kepada syahida ialah Allah. Jadi sebab tu dia mengambil baris atas, ya. Kalau dia baris hadapan, dia maknanya dia isim yang marfu', jadi dia adalah fa'il, ya, kepada syahida, ya. Kalau sebelum ni kita jumpa Allah baris atas, dia adalah objek, ya. Kalau yang dulu, kalau kita ingat kembali, ada tak Allah baris atas sebelum ni ataupun belah bawah ayat? Oh, belum ada lagi jumpa lagi, ya. Okay. Kalau dia baris atas, dia adalah maf'ul bih. Tadi sekarang ni dia baris hadapan, mana dia adalah fa'il, ya. Jadi dialah yang menyaksikan. Allah lah yang menyaksikan. So ini ayat ni dipanggil ayat apa? Ayat fi'liyah lah, sebab dia bermula dengan kalimah fi'lun syahidah, ya, dan diikuti dengan fa'il. Ini dipanggilkan ayat fi'liyah, ya. Jadi Allah, ya, telah menyaksikan anna adalah bahawa, ya, bahawa hu tu dialah, dia menyaksi, maknanya dia menyaksikan diri sendiri, maknanya dia mengiktiraf, ya, mengiktiraf dirinya sendiri, iaitu la ilaha illa hu, ya, la ilaha illa hu. Jadi bermakna kini ada kalimah anna itu adalah ikhwatu inna, ya, dia adalah saudara kepada inna. Dia juga ada isimnya dan ada khabarnya. So isim anna mestilah apa? Mestilah mansub, ya. Isim anna adalah mansub, khabarnya adalah marfu'. Okey. Jadi manakah isim anna tu? Ialah hu lah. Ya. Isim anna adalah hu, ya. Kalimah yang pertama selepas harfun anna ataupun inna, itulah isimnya, ya, dan dia mengambil i'rab yang mansub. So dalam konteks ni, hu tu tidak boleh mengambil baris atas, ya, sebab dia mabni, dia tidak boleh diubah, ya. Tidak ada annaha, tidak ada, ya. Hu tetap hu, tetapi i'rabnya adalah mansub. Okey. Okay, so di manakah khabarnya? Khabarnya ialah la ilaha illa hu. Ini khabar dia. Ya, ini isim kepada anna. Jadi khabar dia ialah la ilaha illa hu. Ya, apakah definisi khabar? Khabar ialah cerita. Ya, cerita kepada siapa? Cerita kepada isim anna tu. Jadi isim anna ialah hu, iaitu dia tu apakah ceritanya, apakah khabarnya? Dia tu Allah kata la ilaha illahu. Jadi inilah khabar kepada
hu, ya. Sebagaimana di dalam khabar, di dalam ayat ni khabar mengambil bentuk kalimah, ya, jumlah, satu jumlah khabar, ya, iaitu la ilaha illa hu. Jadi tetapi di dalam la ilaha juga ada la nafiyah. So bermaknanya dalam la ilaha illa pun ada juga khabar dia. Ya, so khabar dalam khabar kita panggil, ya. Ini khabar yang besarlah. La ilaha illa itu khabar kepada anna yang nak menceritakan hu. Ini khabar yang besarnya. So di dalam khabar yang besar ni ada lagi sak khabar. Ya. Iaitu la ilaha illa, ni la nafiyah pun ada khabar dia. Sebab ilaha ni adalah isim kepada la. So isim la dia ada khabarnya. Ya. So dalam konteks ni khabarnya ialah dia selepas ilaha tu ada khabar dia, tapi khabar tu tidak dinyatakan dalam ayat ni. Ya. Kemudian diikuti lahu, hu ni adalah badal kepada khabar yang missing tu, ya. Khabar yang tidak dinyatakan tu, ya. Itu kalau peringkat kita mendalami lah, ya. Kalau untuk permulaan ni, kalau kita nak memahamkan hu ni sebagai khabar pun sama, sebab dia badal, ya. Badal ni ialah benda yang sama lah, ya. Badal adalah gantian, ya. So kalau kita peringkat permulaan ni, mana khabar dia, kita kata hu tu tak salah lah, ya. Sebab dia adalah badal kepada khabar tadi, ya. Soalan dalam Fatihah dan hirob ni isim badal. Berbeza sini hu yang kata badal ni. Jadi kalau ilaha sini Tuhan ya. Dan kalau rob tu dia ganti nama Tuhan itu je lah. Ganti nama Tuhan. Rabbi ialah badal kepada Allahi dalam lillahi tu. Oh. Alhamdulillahi ada Allah, kan. Allah tu majrur. Majrur, ya. Jadi Allah nak menerangkan lagi dirinya sebagai Rabb. Jadi Rabb tu dia badal, sebab tu dia mengambil baris bawah lah, majrur juga. Rabbi adalah beza di sini dia maknanya ilahu dia juga menekankan, menyatakan Tuhan jugalah. Ya, ilaha ni dia ada khabar dia. Ya, ada khabar dia. Khabar dia tidak dinyatakan di sini. So khabar tu ialah khabar lah, ya. Khabar kepada ilaha ni macam mana, ya. So dia mengambil i'rab yang marfu'. Marfu'. Dia marfu', tapi dia tidak dinyatakan dalam ayat. Ya. So kalau kita susah cara memahami macam tu, kalau kita ambil secara direct, kita ambil yang ni sajalah sebagai khabar dia, ya. Khabar kepada ilaha ni, ya, dan dia mestilah marfu' sebab khabar kepada khabar kepada la ni, ya. Khabar la ni adalah nafiyah dia. Ini isim dia. Isim dia mansub, khabar dia marfu'. Ya, khabar dia marfu'. Soalan kita, huwa ni dia menggambarkan dia selalunya dalam Quran Tuhan lah. Adakah dalam keadaan lain dia tu bukannya Tuhan? Boleh? Boleh, ya? Boleh lah, sebab huwa ni domain saja, maknanya dia seorang lelaki. Oh, ya. Tengok dalam konteks ayat ni, kalau huwa tu cerita tu bukan pasal Allah, kan, ya. Cerita pasal katalah Nabi Musa, kan, ya. Huwa boleh jadi kata ganti nama kepada domain kepada Musa. Tengok konteks ayat lah. Tengok konteks ayat lah. Apakah cerita dalam ayat tu? Dalam ni sebab dia adalah itu khabar yang tak diketahui itu khabar kepada la ke atau khabar kepada ilaha? Apa? Khabar yang tak di khabar kepada
Okey ya, apakah konsep khabar? Ini kita nak faham ya. Sebab kalau kita tak faham nanti kita keliru ya. Nama dia khabar la ya. La ada isim dia itu ilaha, dipanggil ismuha ya. Khabar kepada la ialah ilaha. Isim kepada la ialah ilaha. La ada je khabar. Jadi khabar la nama dia. Khabar la. Itu ada mustatir di sini ya? Mustatir keadaannya. Dia kan mustatir, dia makhzuf ya. Dia Yang hazaf. maksud tu tadi khabar tu lah. Khabar la. Khabar lah tu maksud. Ya. Doktor mubtada ada di mana ya? Di sini tak ada mubtada. Tak masuk. Eh? Memang tak ada ya. Memang tak ada mubtada ya. Ini ayat ismiyah ya. Ayat fi'liyah. Oh, okey. Ayat fi'liyah tak ada mubtada ya. Tak ada. Dia ada. Kalau tak ada apa ni, kalau tak ada syahidah ni nak cerita pasal Allah, itu mubtada Allah. Okey. Inilah Allahullah kan. Ini mubtada lah. Oh, dia ismiyah dah ni. Ni daripada ismiyah. Ya, fi'liyah. Fi'liyah, okey. Syahidah ialah fi'il madhi. Kalimah fi'lun, jadi dia bermula dengan kalimah fi'lun, dia jadi ayat fi'liyah, jumlah fi'liyah. Okey, tadi nak sambung. Okey, penting konsep dia, nama dia ialah isim la dan khabar la. Okey. Tetapi khabar tu apa dia sebenarnya? Nama dia khabar la ya, tapi khabar tu sebenarnya dia khabar kepada isim la. Dia menceritakan tentang ilaha, itulah khabar. Begitu juga dalam dalam anna ni dia ada isim, ada khabar. Ya. Anna isim dia ialah hu. Lepas tu khabar dia ialah la ilaha illahu. Inilah khabar anna. Dia nama dia khabar anna ya. Jadi kalau kita belajar tradisi Arab, dia khabar anna. Dalam QHS kita ubah tu sikit ya supaya susah nak faham macam tu. Khabar anna, apa maksud khabar anna? Khabar anna maknanya menceritakan anna ya. Berita. Khabar ialah berita ataupun cerita kepada anna. Tapi sebenarnya khabar tu bukan cerita pada anna. Khabar tu cerita kepada apa? Kepada hu ni. Kepada isim anna. Sebab tu bila saya buat program, saya akan ubah sikit ya. Nak orang awam macam kita ni susah nak faham. Kalau orang Arab memang dia faham lah. Dia kata je khabar anna, dia faham lah. Ya. Tetapi sebenarnya khabar tu ialah bukan ceritakan anna. Khabar anna bukan bermakna dia menceritakan anna. Ya, dia menceritakan isim anna. Ya, super juga la tadi ya. La nafiyah li jinsi, dia ada isim dia dan ada khabar dia. Jadi isim dia ialah ilaha, khabar la ialah khabar yang menerangkan ilaha. Okey. So wal malaikatu di sini bermakna kalau kita tengok daripada awal ayat, sekarang baru kita melihat kedudukan al malaikatu ni sebenarnya apa dia? Bermakna dia bukannya ma'tuf kepada huwa. Ya. So sebab dalam konteks ni bila ada kita baca daripada la ilaha illahu, so kita sekarang ni boleh melihat yang hu ni adalah apa? Mustasna, iaitu yang dikecualikan daripada Tuhan ini. Jadi bermakna al-malaikatu ni bukannya maktuf kepada huwa Allah sini, tapi dia maktuf kepada yang mana? Yang sini. Allah tu. Jadi bermakna ayat ni nak mengatakan apa? Yang menyaksikan tu bukannya Allah sahaja, tetapi juga al-malaikat. Malaikat dan juga ulul ilmi. So mana malaikatnya barulah kita nampak ya, dia adalah maktuf kepada Allah yang menyaksikan tadi. Dan bukan saja Allah dan malaikat, Allah tambah satu lagi ya, iaitu orang-orang yang berilmu juga akan
memberi persaksian yang tidak ada Tuhan ya melainkan Allah. Jadi tiga orang yang tiga kumpulan yang memberi persaksian ni ialah Allah wal malaikah, lepas tu al ulul ilmi. Apakah persaksian ni ialah la ilaha illahu. Doktor, Ya. saya tak faham yang doktor cakap pasal maktuh Thani. Tadi doktor nak try to explain. Apa beza dia dengan maktuh awal tu? Maksud ni kedua. Maksud dia maksud yang kedua. Oh, mana dia yang dia nak diselaraskan tu. Maksud yang kedua punya maknanya kalimah yang seterusnya pun sama juga, tapi maksudnya yang maksud maktuh Thani tu maksudnya yang kedua untuk diselaraskan ya. Ya, so maktuh dia bila wa'atifah dia selaraskan dalam konteks ni, dia selaraskan dalam dalam i'rab yang marfu'. Allahu marfu', al malaikatu marfu'. Ini jelaslah ya. Tetapi sini wa ulu ni lam ni baris depan ni itu menunjukkan juga dia marfu'. Ya. Lu ni sebenarnya dia juga disebabkan mengikuti waw lah. Ni ya. Waw ni. Waw ni asal dia waw al-ziyadah. Ya. Tetapi sebab dia ada al-almi ni, al-ziyadah tu digugurkan. Jadi dia wa ulu. Maknanya wa ulu ni marfu' macam malaikatu. Dia berperanan sebagai mudhaf. Yang ni tak boleh marfu' ya, sebab dia mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih memang kena majrur lah. Majrur ilmi. So yang marfu' tu bukannya ni, yang ni yang mudhaf tu yang pentingnya. Yang ilmi ni hanya digunakan untuk bersandar kepada ulu tu. Ya, wa ulul ilmi. Jadi inilah yang marfu', itu yang dimasukkan maktuf. Maktuf Thani dia yang kedua ya, lepas yang annahu. Sebab Allah subjek dia apakah tambahan. Maktuf maknanya tambahan. Tambahan yang satu ialah malaikah. Tambahan yang kedua ulul ilmi. So bila kita dah ada idhafah, kedua-dua sekali ni menjadi maktuf lah. Tapi i'rab nak menyelaras tu kita jangan tengok yang kedua, tengok yang pertama. Okey, terima kasih. Okey. Ini kita sudah buat, tak ada masalah. Wa ma min ilahin. Sekarang ni kita jumpa kalimah ilahun dalam bentuk majrur ya. Majrur ni very straightforward sebab ada min. Ya, sebab ada min. Jadi min adalah harfun jar. So semua kalimah harfun jar selepas kalimah selepas harfun jar akan mengambil majrur. Apa kata ada majrur? Ha tu berbaris bawah ya, dan dia kena ada bertanwin ya. Dia kena tanwin sebab dia isim nakirah yang tidak dipengaruhi oleh apa-apa ciri-ciri lain. So dia mengambil nakirah original. Hun menjadi hin ya. So ingat tanwin nakirah hanya fathah saja yang mengambil alif. Yang ni ya, fathah tanwin saja mengambil alif. Kalau dia bentuk dhammah ataupun bentuk kasrah dia tidak ada alif ya, dan memang tidak boleh ada alif pun ya. Alif hanya untuk huruf yang berbaris atas, ilahan. Tetapi ilahun tidak ada apa-apa tambahan, ilahin pun tidak ada apa-apa tambahan. Wa ma min ilahin illallah ya. Dan tidak adalah daripada apa-apa Tuhan melainkan Allah. Ya, so ini ma adalah ayat penafian. So bila ayat penafian, Allah boleh mengambil marfu'.
Ya, boleh sebab dia boleh mengambil marfu', dia boleh mengambil majrur, dia boleh mengambil mansub, bergantung kepada konteksnya di dalam ayat itu. Ya. Yang berbeza kalau ayat-ayat bukan ayat penafian, ya, so dia akan mengambil illa, dia akan mengambil mustasna yang mansub. Ya. Wa inna Allah. Okey, sekarang ni kita jumpa kalimat inna, peranan dia sama dengan anna. Ya, bila ada anna ataupun inna, mestilah ada isimnya. Ya. Isim inna apa dia? Allah. Sebab tu Allah bari atas. Sekarang ni Allah bari atas kerana dia isim kepada inna. So bila dia isim inna, mestilah ada khabar dia. So khabar dia apa? Yang ni lah, lahuwal azizul hakim. So maknanya dalam kontrak yang besar, yang utama, lahuwal azizul hakim adalah khabar. Ya, tetapi dalam setiap ni ada pecahan-pecahan dia pula. Ya, iaitu la ni, la by itself pun ada apa, ialah harfun taukid. Ya, huwa ni ialah apa? Allah lah, ya. Allah tadi dia badal lah kepada Allah ni, ya. La huwa. Kemudian al-aziz adalah sifat kepada huwa ni, dan hakim adalah sifat kepada huwa, iaitu Allah. Ya. So bermakna wa innallaha la huwa. So kalau sini al-azizu bermakna huwa ni yang marfu' lah. Ya, marfu'. Okey. 46 ya, okey. So kita ya. Min ilahin. Ilah ni dia dalam dan apa, dalam bentuk soalan ni apa konteksnya? Ma tu apa dan siapa apa? Ma siapa? Dalam bentuk soalan ayat ni. Okey, ma banyak peranan, ya. So salah satu pada peranan ma ialah harfun nafi lah. So nafi. So sini harfun nafi sebagai la. Tidak ada Tuhan. Kalau la, dia sebab dia nafiah lil jinsi, dia mengambil bari atas. Ya. Ma, dia tidak merubahkan apa-apa i'rab. Ya, ma nafiah dia tidak mengubah apa-apa i'rab. So yang mengubah i'rab ni bukannya ma tapi min. Min tu yang mengubahkan daripada ilahun menjadi ilahin. Jadi dan tidaklah, ya, dari Allah. Ya, tidaklah dari Allah, tidak adalah dari Allah, melainkan tidak ada, bukan Allah. Tidak ada dari Tuhan, ya. Tidak ada dari Tuhan. Maknanya penafian yang tidak ada Tuhan. So maknanya penafian boleh buat di dalam bentuk la ilaha ataupun wa ma min ilahin. Dua-dua boleh. Konstrak untuk penafiannya kepada yang tidak ada Tuhan. Ya, lepas tu barulah masukkan illahu ataupun illallahu. Illallahu. Dinafikan dulu, lepas tu dimenyatakan yang dikecuali, yang kecuali itu. Nafikan dulu, barulah nyatakan kecuali. Ya. Itu dia punya kontrak dia, ya. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi besok. Ya, dan ayat-ayat seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih doktor. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, Afwan. Terima kasih, Kita doktor. jumpa lagi besok, ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor.